Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini dalam perbincangan kitab Safinatun Najah. Kita berada dalam bahagian rukun Islam. Rukun Islam. Pada kuliah yang terdahulu kita telah mempelajari apakah dia fasal, kitab, bab, dan apakah yang dimaksudkan dengan Islam, rukun, dan kita telah belajar sedikit daripada rukun Islam yang pertama, iaitu syahadah. Rukun Islam yang pertama, syahadah. Kita ulang sedikit tentang syahadah. Yang pertama, rukun Islam yang pertama iaitu syahadah. Apakah itu syahadah? Iaitu kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan selain daripada Allah, dan Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah. Pada syahadah ini terkandungnya dalam bahagian rukun-rukun Islam. Ia merupakan sendi asas bagi rukun Islam dan rukun iman. Rukun pertama, rukun Islam ini merupakan asas bagi rukun iman. Rukun Islam yang kedua iaitu mendirikan solat, iaitu kita melaksanakan sembahyang. Ibadat solat ni merupakan ibadat badan, ibadat yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam, yang mana kefarduan, fardu solat, kewajipan bersolat, kewajipan bersembahyang ini merupakan kewajipan yang paling utama dalam kewajipan-kewajipan yang lain. Manakala solat-solat sunat pula ialah ibadat sunat yang paling utama, paling afdal daripada ibadat-ibadat sunat yang lain. Solat sunat ialah merupakan ibadat sunat yang paling utama daripada ibadat-ibadat yang lain. Perbincangan yang lebih panjang kita akan huraikan dalam tajuk-tajuk selepas ini. Kemudian rukun Islam yang ketiga iaitu mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Jadi apakah maksud zakat ni? Zakat ialah menyerahkan sedikit harta, sedikit wang kepada siapa? Kepada orang yang berhak. Kepada orang yang berhak. Orang yang berhak ni sebagaimana yang kita tahu iaitu asnaf dia yang 8 itulah. Orang yang berhak menerima zakat. Yang mana zakat itu pula diperolehi. Zakat itu merupakan wang ataupun harta yang kita miliki bila cukupnya haul, bila cukupnya masa setahun, dan cukupnya jumlah sebanyak mana yang wajib dikeluarkan zakat. Dan harta zakat ini yang kita menyerahkan zakat ini kepada orang yang berhak, yang mana kita tahu, kita jumpa, kita beri secara segera apabila mampu untuk dilaksanakan, apabila kita ni mempunyai jumlah nisab yang cukup. Dan ia merupakan wajib. Ia merupakan wajib untuk diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak. Itu ialah rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat pula
iaitu berpuasa fardu pada bulan Ramadan. Ia disyaratkan. Puasa fardu ni disyariatkan. Puasa fardu ni disyariatkan bila? Pada tahun kedua hijrah Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah. Tahun kedua hijrah. Tahun pertama bila Nabi sampai pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu tak wajib lagi. Ramadan tahun depan tu baru wajib. Tahun kedua hijrah. Berkata Syekh Osman bin Sulaiman As-Suwaifi dalam kitab Tuhfah Al-Habib, kenapa dinamakan Ramadan? Dinamakan Ramadan itu kerana diambil daripada perkataan Ar-Ramdu ataupun Ar-Ramad. Ar-Ramad yang bermaksud membakar. Kerana apa? Kerana terbakarnya dosa di dalamnya. Bila kita berpuasa, maka puasa kita itu akan menggugurkan, akan menghapuskan, akan mengkifaratkan dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun. Itu kata Syekh Ahmad. Itu kata Syekh Osman bin Sulaiman As-Suwaifi. Manakala kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi dalam Al-Misbah, Ramadan itu ialah nama bulan. Ramadan ini merupakan nama bulan. Dikatakan bahawa dinamakan sedemikian kerana ia berada di musim yang bersangatan panas. Di Arab Saudi ini, di Jazirah Al-Arabiyah, orang Arab ni bila bulan Ramadan biasanya panas bulan tu. Bulan tu panas. Bila masuk bulan Syawal, maka unta-unta pun beranak lah. Bulan Rabiul Awal biasanya sejuk sikit. Rabi'. Bulan Muharram, bulan yang dihormati. Diharamkan berperang pada bulan tu. Diharamkan melakukan kezaliman pada bulan tu. Tu ada bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang dihormati. Dikatakan bahawa dinamakan sedemikian kerana ia berada di musim yang bersangatan panas. Manakala perkataan pluralnya, perkataan jamak Ramadan ni ialah Ramadanat, dan juga Armada. Armada dengan Ramadanat. Rukun yang kelima, mengerjakan haji bagi sesiapa yang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, mengerjakan haji merupakan kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, bagi orang yang mampu untuk mengerjakan haji, mampu dari segi harta, mampu dari segi kesihatan, mampu dari segi nafkah, mampu dari segi keselamatan di dalam perjalanan. Surah Al-Imran ayat 97, yakni seseorang itu berjalan menuju pelaksanakan haji atau umrah. Yakni bagi seseorang yang mampu pergi pulang dengan bekalannya, dengan nafkah di keluarga, di kampungnya, untuk dia boleh melakukan haji dan umrah. Bagi orang yang berkemampuan.
ia juga merupakan syariat umat terdahulu. Ia merupakan syariat. Haji ni merupakan syariat agama-agama umat-umat yang terdahulu. Bahkan dikatakan bahawa semua Nabi melakukan haji, kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh, menurut sebahagian ulama. Itulah sambungan 4 lagi rukun Islam. Jadi mudah-mudahan kita mendapat ilmu dan mendapat manfaat daripada pengajian dan perbincangan kita pada kali ini. Jadi kita sambung pula pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmu atam.